Ya. Nak buat RU tak boleh, dapat REE pun jadilah. Tak ada RUU, dapat REE. Tak apa saudara ya. Jadi untuk pilihan raya ni, kalau undi PN dapat Atuk. Dulu dia kata kat kita, ya. Undi PH dapat Zahid. Sekarang ni kalau undi PN dapat Atuk. Tak apalah, ya. Assalamualaikum Awan Kincan Tirana. Waalaikumsalam Kincan. Lawa topi. Alah, topi biasa je. Topi lama berkarat dah ni. Okey, Bawan, kenapa kerajaan sebelum ini tukar dari Muhyiddin ke Ismail Sabri? Oh, kenapa kerajaan sebelum ini tukar dari Muhyiddin kepada Ismail Sabri? Itu soalan dia ya. Saya jawab, cuba jawab ya. Sebab apa dia tukar? Sebab Muhyiddin dah tak ada undi. Itu sebenarnya. Bukannya Muhyiddin ya dengan sukarelanya menyerahkan kepada Ismail Sabri. Muhyiddin Yassin telah pun tidak ada lagi undi kepercayaan daripada 15 ahli Parlimen UMNO waktu itu. Ya, 15 orang sudah membuat satu kenyataan media menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Jadi bila tarik sokongan, dia dah hilang undi lah, tak cukup. Pasal masa Muhyiddin dulu ada 3 ataupun 4 saja ya, dia dah 114, 115 lah. Dia jadi Perdana Menteri. Ya, hasil daripada tebuk atap. 114, 115 tu pun dipertikaikan sebenarnya. Kita boleh pertikaikan yang Muhyiddin dapat 114, 115 tu. Sebab bila dia sampai dia bagi tahu Agong bahawa Parti Bersatu, semua ahli Parlimen Parti Bersatu sokong dia. Semua ahli Barisan Nasional, ahli Parlimen Barisan Nasional sokong dia. Semua ahli PAS, ahli Parlimen PAS sokong dia. Yang PAS betul lah sokong dia kan, 18 orang. Yang UMNO waktu itu pun sokong dia, kecuali Tengku Razali, tak salah saya, tidak sign SD lah, menyokong dia. Tapi bila Muhyiddin beritahu Agong bahawa dia mendapat sokongan penuh daripada ahli Parlimen Bersatu, itu adalah satu pembohongan waktu itu. Ya, sebab ada 5 ataupun 6 orang ahli Bersatu ketika itu menyokong PH. Siapa dia waktu itu ya? Jangan lupa Mahathir tak sokong Muhyiddin. Ya, masa tu Mahathir masih lagi Bersatu. Mahathir tak sokong Muhyiddin, Amiruddin tak sokong Muhyiddin, Mazli Malik tak sokong Muhyiddin, siapa lagi? Syed Saddiq tak sokong Muhyiddin waktu itu. Ada 5-6 orang lah ya, Mukhris tak sokong dia. Jadi kalau ikutkan tolak 5-6 orang ni, Muhyiddin tak cukup sebenarnya. SD dia tu, ya, sokongan dia tu kepada Tuan Agong. Tetapi mengikut perlembagaan persekutuan, yang di Tuan Agong tidak terikat dengan majoriti. Itu kena faham tu ya, dalam perlembagaan persekutuan. Yang Tuan Agong melantik Perdana Menteri bukan terikat dengan majoriti. Dalam perlembagaan menyatakan, ya, Tuan Agong melantik Perdana Menteri mengikut kepercayaan dia bahawa calon Perdana Menteri itu mendapat majoriti. Mengikut kepercayaan Agong. Itu kena ingat. Ya? Jadi Agong dia ada kuasa nak melantik Perdana Menteri. Dia cuma tidak ada kuasa untuk menyingkirkan Perdana Menteri. Dia ada kuasa melantik. Dan melantik dia tidak semestinya bawa kepada Agong jumlah. Pada Agong, bagi tahu dia dan Agong yakin bahawa engkau ada majoriti, maka Agong angkat. Itu perlembagaan persekutuan. Jadi pada waktu itu Agong yakin dengan apa yang Muhyiddin sampaikan kepada dia, bahawa dia dapat sokongan daripada keseluruhan ahli Parlimen Bersatu. Maka dia diangkat. Dia diangkat jadi Perdana Menteri. Walaupun kita dalam Pakatan Harapan waktu itu mempertikaikan jumlah sebenar. Tetapi dalam Pakatan Harapan ni kita tahu tentang perlembagaan itu. Bahawa Agong tidak terikat dengan majoriti. Agong yakin bahawa waktu itu Muhyiddin ada majoriti. Sebab dia tipu Agong, itu Allah Alam lah. Tapi waktu itu Agong yakin. Maka Agong lantik dia jadi menteri. Okey, sebab itulah kita PA tidak ada nak fight benda ni di luar. Pasal itu bidang itu adalah hak yang di Tuan Agong. Kita tak boleh fight dekat mana-mana mahkamah. Ya? Sebab itu dalam perlembagaan memang hak dia. Dia nak lantik. Kalau dia yakin orang tu dapat majoriti, dia angkat sebagai Perdana Menteri. Ya? Okey. Bila dia dah jadi Perdana Menteri, ya, sepatutnya dia akan memberikan keadilan kepada semua parti-parti yang menyokong dia sebagai Perdana Menteri.
Tetapi apa yang berlaku? Dia telah pun seolah-olah membelakangkan parti UMNO. Dia lebih kepada parti dia sendiri, Parti Bersatu, dan juga parti PAS. Sebab dia tahu PAS ramai kekuatan dia. Dan beberapa ahli dalam UMNO itu sendiri pun yang pro kepada dia. Yang dapat jawatan menteri, dapat jawatan timbalan menteri, dapat jawatan Doktor Khas, dapat jawatan penasihat bertaraf menteri. Jadi Muhyiddin ni mengamalkan cara scheme of things sebab nak perkuat kedudukan dia. Yang ini menimbulkan tidak puas hati beberapa pimpinan ataupun beberapa ahli parlimen dalam UMNO itu sendiri. Yang paling UMNO tak boleh terima adalah apabila Muhyiddin kencing dia dalam pilihan raya di Sabah. Apabila peruntukan kerusi dah dibagi, pilihan negeri di Sabah, beberapa peruntukan diberi kepada parti-parti mereka, tiba-tiba Parti Bersatu ni sailang. Sailang calon-calon UMNO. Jadi ini UMNO amat terasa hatilah sebab kau mula dah sailang kawan kau sendiri yang menyokong kau sebagai Perdana Menteri. Di situ dah mula nampak sikit perbelahan suatu pilihan raya negeri di Sabah. Jadi Muhyiddin ingat bahawa benda-benda ini UMNO tidak terkesan sebab dia Perdana Menteri, dia boleh kontrol orang. Dia boleh kontrol beberapa orang ahli parlimen UMNO, beberapa orang menteri-menteri dalam UMNO. Dia boleh kontrol KJ, dia boleh kontrol Anwar Musa, beberapa orang ahli UMNO yang dia bagi jawatan, dia boleh kontrol. Tapi bagaimana ahli parlimen UMNO yang lain? Dan mereka mula merasa tersisih. Jadi apabila banyak tuntutan dan juga banyak kehendak ahli parlimen UMNO ini tidak dapat ditunaikan oleh Muhyiddin, apatah lagi Muhyiddin memberikan tekanan dan banyak benda lah yang melibatkan UMNO tidak puas hati dengan Muhyiddin, maka 15 ahli parlimen UMNO ini menyatakan tidak percaya kepada kepimpinan Muhyiddin. Maka masa tu sebenarnya dah lama dah. Tetapi Muhyiddin ni cukup berat nak mengumumkan dia hilang kepercayaan. Waktu itu PS mendesak supaya dia letak jawatan. Dia tak letak sahaja. Dia tak letak. Dia nak pertahankan juga kalau boleh. Sampai ke satu peringkat memang dia tidak boleh nak bertahan lagi apabila secara terbuka 15 ahli parlimen UMNO ini menarik sokongan kepada beliau. Dan akhirnya beliau terpaksa meletakkan jawatan. Di dalam perahlian jawatan itulah timbulnya berbagai cerita bahawa UMNO mahukan calon dia sebagai Perdana Menteri lah. Jadi sebab itu dia bagi kepada Ismail Sabri. Itu dapat kepada Ismail Sabri. Ismail Sabri melobi lah sikit kan. Kebetulan waktu itu Ismail Sabri sebelum Muhyiddin letak jawatan, dia letak Ismail Sabri sebagai timbalan dia. Jadi bila dia letak jawatan, dia bagi kepada Ismail Sabri. Dan kalau saudara dengar ucapan Mukhriz, selepas itu Mukhriz dia menyatakan bahawa ada rundingan Muhyiddin dengan Ismail Sabri. Syarat untuk nak bagi Ismail Sabri ni ada rundingan, iaitu peruntukan Perdana Menteri itu sebahagiannya hendaklah diberi kepada Muhyiddin dan pelantikan dia sebagai pengerusi MKN. Ini dan kehendak dia lah sebelum dia letak jawatan. Ini diceritakan oleh Mukhriz. Betul tak betul? Wallahu alam. Boleh tanya pada Mukhriz lah kan. Okey. Sebab itulah dapat kepada Ismail Sabri. Sebab mereka tak mahu memilih orang lain selain daripada UMNO. UMNO jatuhkan Muhyiddin, UMNO angkat pemimpin dia. Tetapi Ismail Sabri ni pula apabila dia dapat jawatan Perdana Menteri, apabila dia dapat jawatan Perdana Menteri, dia tidak menjaga, seperti dilihat tidak menjaga parti dia sendiri. Banyak kehendak-kehendak parti, keputusan-keputusan parti yang tidak dilaksanakan ataupun diikuti oleh Ismail Sabri. Sebab bagi Ismail Sabri, nilai Presiden UMNO waktu itu tidak ada nilai. Sebab Zahid Hamidi tidak ada apa-apa jawatan. Walaupun Zahid itu adalah Presiden UMNO, tetapi yang Perdana Menterinya adalah dia, Ismail Sabri, iaitu naib Presiden. Sebab itu desakan parti UMNO untuk bubar parlimen secepat mungkin. Selepas UMNO menang besar di Melaka, kita masih ingat? UMNO menang besar 2/3 yang main saudara. UMNO Barisan Nasional ni menang besar di Melaka. Dan dia menang besar di Johor, PRN. Kalau ikut strategi politik, kalau saya sendiri pun sebagai Presiden UMNO, parti saya dah menang besar di Melaka, menang besar pula di Johor,
Ya? Ketika itulah saat paling sesuai untuk bubar parlimen. Sebab waktu ini kepercayaan kepada sokongan kepada Barisan Nasional amat tinggi. Itulah saat paling sesuai untuk bubar parlimen. Tetapi desakan UMNO kepada Ismail Sabri untuk bubar parlimen tidak dilayan oleh Ismail Sabri. Ya? Tidak dilayan oleh Ismail Sabri. Dia bagi alasan macam lah. Alasan dia kata COVID masih ada lagi apa semua kan. Sepatutnya masa dalam keadaan itulah peluang paling baik untuk UMNO Barisan Nasional jadi kerajaan. Ya? Sebab di Melaka kita tengok, apabila SOP COVID dilaksanakan dalam PRN Melaka, kurang orang turun mengundi. Bila kurang orang turun mengundi, ya, maka kemenangan itu membantu Barisan Nasional dengan kemenangan yang besar. Sebab tak ramai keluar mengundi. Dengan SOP, kita tidak boleh berceramah seperti biasa. Ya, tak boleh berhimpun ramai-ramai. Maka Barisan Nasional menang besar. Sama juga di Johor. Ya, mereka dapat kemenangan di Johor. Jadi kalau bagi strategi UMNO, kalau ini diteruskan melalui pilihan raya umum, maka tidak mustahil Barisan Nasional boleh jadi kerajaan semula. Tapi Ismail Sabri tak mahu. Sebab dia tahu, kalau buat pilihan raya semula, dan UMNO mana besar, tak masuk akal dia boleh jadi Perdana Menteri balik. Kalau UMNO Barisan Nasional menang besar, sudah pastilah UMNO Barisan Nasional mengangkat presiden dia sebagai Perdana Menteri. Ya? Ini Ismail Sabri tahu. Daripada aku bubar parlimen, kemudian yang jadi Perdana Menteri selepas itu adalah Zahid, lebih baik aku jangan bubar dulu. Aku boleh jadi Perdana Menteri lagi. Inilah dia, politik saudara. Sebab itu dia tidak bubar. Sampai ke satu tahap di mana dia terpaksa juga bubar apabila dah semakin hampir kepada tempoh. Ya, mau tak mau, suka tak suka, kena bubarkan juga. Ya, kena bubarkan juga. Jadi itulah sinopsis. Sinopsis. Ya, bermulanya kenapa Muhyiddin tidak menjadi Perdana Menteri dan disambung oleh Ismail Sabri. Itulah cerita sebenarnya. Ya, ada yang jenis walaupun kata Muhyiddin ni berjiwa besar. Ya, dia sanggup lepaskan jawatan Perdana Menteri walaupun baru 17 bulan hanya kerana nak berikan kepada Ismail Sabri. Yang sebenarnya berjiwa besar apa? Yang sebenarnya memang dia tidak ada sokongan waktu itu. Ya, terpaksa. Takkanlah abah kau ni, ya, orang macam abah kau ni nak bagi-bagi orang senang jadi Perdana Menteri. Kita masih ingat, ya. Waktu zaman dia ni, ya, dia peduli apa dengan Tata Agung ni. Ya. Apabila dia menamatkan darurat pun dia tidak maklum kepada Agung. Ya. Sampai Taqiyuddin kena sawan dengan istana. Tak maklum kepada dia untuk menamatkan darurat. Ya. Kita masih ingat. Hari ni jangan ceritalah. Parti mereka mempertahankan raja-raja. Parti mereka mempertahankan Melayu. Parti mereka mempertahankan Islam. Tetapi banyak bukti yang boleh kita dedahkan. Sama ada Parti Bersatu ataupun Parti PAS adalah orang yang, ya, banyak mencemarkan imej raja-raja. Ya. Contohnya macam selepas PRU apabila nak bentuk kerajaan, apabila PN, ya, menarik diri tak mahu kerjasama dengan PH, ya, apa kata Haji Hadi? Ya, sepatutnya PN jadi kerajaan. Dia kata kita dah menang lah. Dia kata patutnya kita cukup jumlah, ya, tetapi ada orang alih tiang gol. Ini Haji Hadi sebut secara terbuka. Ada orang alih tiang gol. Kalau saudara yang bukan orang politik pun, atas pagar sendiri pun, saudara boleh faham siapa yang Haji Hadi maksudkan. Siapa yang boleh alih tiang gol itu. Ya? Kalau tidak yang Tuan Agong. Sebab Agong yang melantik Perdana Menteri. Kuasa Agong melantik Perdana Menteri. Bila Haji Hadi kata ada orang alih tiang gol, bermaksud dia mengatakan kepada ke bawah duli tuanku. Ya? Cuma dia tak cakap secara jelas lah. Tapi dia ingat orang bodoh ke nak faham apa yang disebut. Ya? Sama juga dengan Sanusi. Saya tak kata Sultan Selangor. Betul, dia tak sebut Sultan Selangor. Ya? Tapi bila dia mengaitkan pelantikan Menteri Besar Selangor, semua orang tahu siapa yang melantik Menteri Besar Selangor. Yang melantik Menteri Selangor itu bukan Haji Hadi. Yang melantik Menteri Besar Selangor itu bukan melalui undi pilihan raya melalui rakyat.
Tak ada pun undi. Okey, kita sekali ni nak lantik nak lantik Menteri Besar Selangor. Ya? Okey, maka kita buat undian. Calon pertama Amiruddin. Calon kedua letaklah Eng Swee Lim ke. Kan? Di Sekincam tu. Yang ketiga kita letaklah siapa lagi? Ya? Azmi Zam, calon PKR Hulu Kelang. Okey, antara 3 calon mari kita undi nak lantik Menteri Besar Selangor. Tak ada, saudara. Tak ada. Nama calon diberi oleh parti, tetapi yang melantik, yang menentukan Menteri Besar itu adalah Sultan Selangor. Jadi apabila Sanusi sebut, ya, cokia Menteri Besar Selangor, tak cukup inci, ya, melantik orang Menteri Besar yang cokia, maksud dia siapa? Maksud dia siapa yang melantik Amiruddin? Memang Sanusi tak sebut Sultan Selangor, tetapi kita tak sebodoh dia. Apakah dia ingat kita bodoh, tak faham apa yang dia sebut? Maksudnya dia mengatakan Sultan Selangor melantik seorang Menteri Besar yang cokia, Menteri Besar yang tak cukup inci. Tak seperti Sultan Kedah yang melantik dia yang handsome, ya? Melantik dia yang bijaksana, ya? Yang hebat. Oleh kerana Sultan Kedah itu punya sausur galur, ya? Yang tidak pernah putus. Dia tidak ada masalah kalau kamu nak puji Sultan kamu. Kamu nak puji Sultan Kedah, kita pun puji raja-raja Melayu ni. Ya? Kalau kamu nak bodek pun Sultan Kedah yang lantik kamu. Tidak ada masalah, Sanusi. Tetapi kamu jangan menghina Sultan orang lain. Apatah lagi penghinaan itu dibuat di negeri yang kamu sendiri bercakap. Kamu datang rumah orang, kamu hina tuan rumah. Macam tetamu datang rumah kita. Ya? Dia hina kita. Apa perasaan kita? Ha? Apa perasaan kita? Ini yang Sanusi telah lakukan, saudara. Ya? Dia jangan nak spin. Kalau rakyat di Kedah ni bodoh sangat, memang percayalah cakap dia. Mana ada saya cakap Sultan Selangor, ini media pusing. Media putar belit kenyataan saya tak sebut pun Sultan Selangor. Kalau kita ke tahap itu, kita tidak boleh faham bermakna ada masalah dari segi otak kita. Ada masalah, saudara. Ya? Sehingga kan orang seperti Sanusi boleh memperdaya kita dengan kenyataan-kenyataan seperti itu. Otak kita kena tajam. Ya? Bila cakap saja seseorang itu kita faham apa yang dia sebut. Ya? Sama jugalah. Inilah taktik yang dia guna pakai. Apabila dia kata, kita kena pertahankan kerajaan negeri Kedah. Ya, daripada musuh-musuh Allah. Betul. Ayat itu dia tak sebutlah DAP musuh Allah, PKR musuh Allah, Amanah musuh Allah, UMNO musuh Allah. Dia tak sebut, saudara. Tetapi kalau otak kita tajam berfikir, kalau otak kita boleh berfungsi dengan baik dan waras, kita faham dalam ucapan itu. Nak merampas kerajaan negeri ini, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Siam, bukan orang daripada negara barat, Eropah, Israel, Palestin ke siapa ke. Tak ada. Ini pilihan raya. Yang nak merampas kerajaan negeri daripada kamu adalah parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya. Sebutkan kepada kita, sebutkan kepada rakyat Kedah, dalam banyak-banyak parti dalam Malaysia ini, mana satukah parti musuh Allah? Itu kena jelaskan kepada rakyat Kedah. Ada banyak parti, ya, yang berdaftar dalam negara kita. Selain daripada parti-parti yang besar, ya, DAP, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Ada juga parti-parti yang kecil seperti Pejuang dan sebagainya. Dan parti-parti inilah kemungkinan akan bertanding di pilihan raya negeri Kedah. Parti yang berdaftar ini. Ya. Apakah parti ini yang nak ambil kerajaan negeri Kedah, maka dia dianggap sebagai musuh Allah. Tapi bila ditekan, diserang oleh orang, lebay yang putar belit ini, ya, yang dah biasa dengan putar belit, memperbodohkan orang, dia kata apa? Yang kamu terasa buat apa? Siapa makan cili, dia rasa pedas. Ini ya, peribahasa yang disalahgunakan untuk memecah belahkan umat Islam, memecah belahkan orang Melayu. Dia guna peribahasa ini. Siapa yang rasa cili, dia rasa pedas. Sebab saudara, dalam akhlak Islam tak boleh macam tu. Tak boleh kita menuduh seseorang, tak sebut secara khusus, ya? Tapi bila orang petikai, kita kata, oh, siapa makan cili, dia rasa pedas. Bila kamu sebut
Kerajaan ini harus dipertahankan. Kerajaan Sanusi harus dipertahankan. Jangan serahkan kepada musuh-musuh Allah. Kalau otak kita bijak dan berfungsi dengan baik, maka kita tahu bahawa selain daripada Perkhidmatan Nasional, selain daripada Parti PAS, itu adalah musuh-musuh Allah. Ini maksud ucapan Sanusi. Semua yang nak jual agama, saudara, ini nak beritahu. Parti PAS ni, ya, nak jual agama, tunggang agama. Seperti mana saya sebut sebelum ini, di Kelantan. Apabila Mahathir berucap di Stadium Kota Baru, ya, dengan jutaan orang memenuhi stadium Kota Baru, mendengar ucapan Mahathir. Saya dengar sendiri daripada mula Mahathir bagi salam sampai habis. Saya dengar penuh ucapan dia. Dia buat live kan? Saya dengar penuh ucapan dia. Sepanjang ucapan itu tidak ada satu pun daripada mulut Mahathir menyatakan kepada rakyat Kelantan bahawa kalaulah PN memerintah, PAS memerintah Kelantan, apa dasar-dasar dan apakah program-program pembangunan yang nak dibawa. Tak ada, saudara. Walhal dia ada tokoh yang dikatakan tokoh nasional lah. Ya, bekas Perdana Menteri 22 tahun, bekas Perdana Menteri 22 bulan. Mahathir Mohamad. Ya. Sepatutnya dia banyak pengalaman. Dia boleh bagi idea dan dia boleh bagi tahu rakyat Kelantan di Kota Baru bahawa kalau sokong PAS, ini dia rasa nak buat. Ini dia rasa nak buat. Ya, tapi dia tak cerita. Apa dia cerita? Dia menghentam Anwar Ibrahim sepanjang ucapan. Mula-mula disebut kerajaan kleptokrasi. Baru dia teringat kerajaan kleptokrasi itu, ya, zaman dulu. Zaman PH nak ambil alih kerajaan. Dia tukar kaki klokrasi. Apa dia sebut? Kaki klokrasi. Saya pun tak cerita sebut. Banyak istilah daripada Kerala ni. Saya tak boleh nak sebut. Dia kata Anwar ni hari-hari berbohong. Ini ucapan dia dekat Kota Baru. Anwar ini setiap hari, pagi petang berbohong. Tapi dia tak sebut satu pun. Satu isu ataupun satu kes saja yang mengatakan Anwar berbohong. Dia tak tunjukkan kepada rakyat Kelantan. Dia cuma cakap Anwar berbohong. Tetapi kalau rakyat Kelantan yang ada otak, ada waras, apakah Anwar berbohong dengan memberikan peruntukan yang lebih tinggi kepada kerajaan di Kelantan berbanding kerajaan 3 bulan? Apakah Anwar berbohong apabila dia menyediakan tambatan banjir di Kelantan dengan peruntukan 1 bilion lebih? Apakah itu berbohong? Tanya Menteri Besar Kelantan yang berada di belakang Mahathir waktu Mahathir berucap. Tanya Menteri Besar Kelantan, apakah Anwar berbohong apabila dia beri peruntukan jutaan ringgit untuk membina masjid kepunyaan Menteri Besar Kelantan di kampung dia? Apakah Anwar berbohong? Tapi pada lebay di belakang Mahathir waktu itu, dia tahu Mahathir menipu. Tetapi oleh kerana Mahathir geng dia, masing-masing angguk-angguk, senyum-senyum, sengih-sengih macam kerang busuk di belakang Mahathir. Mereka relakan pemikiran mereka, yang mereka ada ilmu agama, yang sepatutnya menangkis segala fitnah yang dibuat oleh Mahathir. Sepatutnya sebagai orang alim, dialah orang pertama membetulkan fitnah itu. Tetapi oleh kerana agama itu ditunggang, mereka sanggup jadi tukar angguk apabila Mahathir berucap. Mereka tahu, Menteri Besar Kelantan tahu apa yang Anwar beri kepada Kelantan. 1 bilion lebih untuk masalah air. 1 bilion lebih untuk tambatan banjir. Bahkan masjid Menteri Besar Kelantan pun Anwar berikan sewaktu Anwar datang ke Kelantan. Peruntukan kepada negeri Kelantan lebih tinggi daripada zaman PN memerintah dulu. Peruntukan air dan sebagainya ini dipandang serius oleh Anwar Ibrahim terhadap negeri Kelantan. Mereka tahu sebenarnya. Tetapi oleh kerana Mahathir berucap, tidak ada seorang pun yang berani menyanggah ucapan kaki fitnah yang paling hebat di negara kita. Sehingga ke satu peringkat, di dalam ucapan itu, saudara boleh dengar dalam ucapan itu. Dalam satu peringkat, dalam ucapan itu Mahathir kata, dia puas hati Kelantan dah membangun kerana ada bangunan mencakar langit. Ini pun lebay-lebay di belakang masih lagi angguk-angguk geleng-geleng, angguk-angguk geleng-geleng. Waktu Mahathir mengatakan Kelantan dah membangun ada bangunan mencakar langit, saya ingatkan adalah sorakan-sorakan bergempita di stadium. Senyap sunyi, saudara. Sebab rakyat Kelantan pun confused. Rakyat Kelantan pun confused. Apa orang tua ni cakap ni? Bangunan mana yang mencakar langit?
yang ada di Kelantan. Ion Mall. Terang-terang dia kata Anwar berbohong. Anwar hari-hari berbohong. Sedangkan Mahathir Mohamad depan rakyat Kelantan, dia berbohong kepada rakyat Kelantan yang dah tinggal di sana 33 tahun dalam saat penderitaan.